Bersama dalam segmen Perspektif Pertanian dan Agri Makanan, bahan pembungkusan makanan yang inovatif, hala tuju Jabatan Pertanian dan Agri Makanan yang moden, dan alhamdulillah gembira rasanya teruja sedikit bersama dengan pegawai pertanian pagi ini sudah pun berada di sisi kiri Afifah ya. Yang mulia Puan Nawal Jauza binti Haji Muhammad Azurin. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesa dipanggil Puan Nawal ataupun Puan Jauza ni? Puan Nawal. Puan Nawal ya. Ribuan terima kasih Puan Nawal kerana meluangkan waktunya pagi ini bersama kita di Rampai Pagi dalam segmen Perspektif Pertanian dan Agri Makanan ya. Satu tajuk yang jarang-jarang kita dengar, tetapi mungkin ada baiknya juga diberikan penjelasan dan juga penerangan mengenainya ya. Bahan pembungkusan makanan yang inovatif, hala tuju Jabatan Pertanian dan Agri Makanan yang moden, betul Puan ya? Betul. Baik, untuk memulakan ruangan wawancara ini Afifah, ada baiknya kita ni tanyakan terlebih dahulu kepada Puan Nawal ni ya. Mungkin boleh memberikan keterangan lanjut. Tajuk kita ni iaitu bahan pembungkusan makanan yang inovatif, hala tuju Jabatan Pertanian dan Agri Makanan yang moden. Ini sebagai pengenalan temu bual kita pada pagi ini. Silakan Puan. Terima kasih. Pertama sekali, saya dari Seksyen Kemajuan Industri Agri Makanan, iaitu satu seksyen di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan yang berperanan untuk meningkat sumbangan keluaran dalam negeri kasar melalui pengeluaran hasil proses dan tambah nilai produk agri makanan yang berkualiti, bermutu tinggi, selamat dan berorientasikan ekspor, dengan mengutamakan penggunaan sumber komoditi pertanian yang berasaskan ternakan dan tanaman. Produk-produk yang dimaksudkan di sini adalah seperti biskut, sausage, nugget, burgers dan lain-lain lagi. So berbalik kepada yang dimaksudkan kepada bahan pembungkusan makanan di sini yang inovatif ialah penggunaan bahan pembungkusan yang baru ataupun diubah sesuai untuk meningkatkan fungsi dan daya tarikan pembungkusan. Inovasi ini tidak terhad kepada bahan ataupun reka bentuk sahaja di sini, yang merupakan pendekatan komprehensif yang merangkumi, menggabungkan teknologi dan fungsi bahan pembungkusan makanan. Baik ya. Begitulah Fifah ya, kalau kita lihat dini hari ya. Produk memang satu yang sangat pentinglah untuk para pengusaha tempatan kita ni, tetapi orang-orang kita ni pun kalau kita lihat sekarang mereka melihat daripada segi packaging produk-produk tersebut ya. Ya, betul sekali. Packaging yang menawan, penuh detail dan juga ada apa kata orang keterangan-keterangan mengenai dengan produk tersebut. Menarik para pembeli ataupun para pengguna ni ya untuk mendapatkan barangan dan juga produk tersebut. Jadi saya rasakan ini adalah sangat penting juga untuk kita ni kembangkan apatah lagi ianya di apa kata orang diketengahkan di khalayak masyarakat kita ni Fifah. Dan juga pentingnya juga kita ni mengetahui ya packaging tersebut adakah ia selamat digunakan, adakah ia sesuai dengan bahan produk yang diproduksikan ya. Dan selepas itu Puan ingin juga kita mengetahui ya mengenai apa yang dimaksudkan dengan bahan pembungkusan makanan yang inovatif ini ya sebagai hala tuju Jabatan Pertanian dan Agri Makanan yang moden ini. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu, izinkan saya mengongsikan visi dan misi jabatan terlebih dahulu. Visi Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ialah ke arah pertumbuhan keluaran industri berasaskan pertanian dan agri makanan melalui peningkatan produktiviti dan teknologi tinggi berorientasikan pasaran domestik dan ekspor. Manakala misi Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ialah untuk mempercepatkan pertumbuhan keluaran industri berasaskan pertanian dan agri makanan melalui teknologi tinggi dan berorientasikan pasaran ekspor dan domestik dengan menggalakkan penyertaan pelaburan tempatan dan pelaburan langsung asing yang progresif dengan memfokuskan penghasilan produk yang bernilai tinggi merangkumi produk primer dan pemprosesan. Jadinya di sini dengan berpandukan kepada visi dan misi tersebut, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan menggalakkan pengusaha agri makanan untuk mula mengadaptasikan penggunaan teknologi yang moden. Bukan saja bagi mesin-mesin pengeluaran, bahkan juga bagi bahan pembungkusan makanan yang mempunyai fungsi
untuk meningkatkan lagi kualiti makanan dan memanjangkan lagi tempoh jangka simpan produk itu shelf life. Memang diakui salah satu cabaran bagi Jabatan Pertanian dan Agri Makanan adalah kesukaran dalam menukar mindset para pengusaha untuk mengadaptasikan ke arah penggunaan teknologi yang moden. Akan tetapi pihak jabatan tidak putus-putus untuk membuat galakan kepada para pengusaha dengan kaedah pengongsian ilmu dan pengetahuan melalui kursus, taklimat dan sebagainya, dan pembinaan teknologi ataupun teknologi transfer, terutama sekali mengenai penggunaan bahan pembungkusan makanan yang inovatif. So di sini penggunaan bahan pembungkusan makanan yang inovatif actually merangkum kepada kepentingan pemasaran produk. Ia juga membentuk identiti produk dan mengambil kira di dalam pembangunan produk menjurus kepada environmental sustainability. So jadinya di sini bahan pembungkusan tersebut bukan saja keperluan sebagai keperluan praktikal bagi pelindungan produk, bahkan ia juga berfungsi sebagai medium untuk mengenalkan identiti dan storytelling sebuah perusahaan dan jenama produk. Kan ada betulnya juga ya. Jadi pengusaha-pengusaha tempatan kita ni ya mungkin sudah mula boleh beralih ya kepada teknik pembungkusan ataupun pembungkusan makanan inovatif yang moden ini ya. Secara tidak langsung pastinya ini adalah sebagai salah satu cara untuk memasarkan dan kemudian boleh jadi juga sebagai satu tarikan ya kepada para konsumer untuk mengenal pasti mana-mana produk-produk kesayangan ataupun produk-produk pilihan mereka ini ya. Baik, sebut-sebut mengenai dengan pembungkusan ini, ada banyakkah jenis-jenis pembungkusan ini kalau Puan Nawal boleh kongsikan, dan mungkin jika ada contoh boleh berikan contoh bahan pembungkusan yang inovatif sebegini. Silakan Puan Nawal. Boleh. Okey, baik. Bahan pembungkusan yang inovatif yang saya akan tunjukkan pada pagi ini ada beberapa, iaitu ada 4. Antaranya ialah pembungkusan pintar ataupun smart packaging, menampilkan elemen label interaktif yang mempamerkan maklumat tentang produk-produk tersebut, dan kod QR ini boleh diimbas dengan telefon pintar. Inovasi ini mempertingkatkan lagi penglibatan pelanggan ataupun customer engagement. Ini yang dimaksudkan ya, smart packaging ini tadi. Apa yang istimewa dengan smart packaging ini, Puan Nawal? Smart packaging ini ada QR code. So mungkin di sini disebabkan elemen ini ia boleh direkod dengan terperinci. Ianya dapat memberikan gambaran tentang tingkah laku pengguna di mana pengusaha dapat memanfaatkan maklumat tersebut untuk perancangan strategi bagi produk-produk yang dihasilkan. Jadi setelah mereka men-scan ataupun mengimbas QR code itu, apa yang akan dipaparkan di dalam aplikasi QR code tersebut? Mungkin cara-cara produk itu digunakan ataupun mungkin supply di mana bahan mentah itu diambil. Maksudnya sejarah di sebalik produk itu nanti boleh didapatkan menerusi imbasan QR code ini ya. Sudah ada yang menggunakan sekarang ni, Puan Nawal? So far ada jual lah. Orang-orang tempatan kita ni ya. Tempatan belum ada lagi. Tapi insyaAllah ke depannya itulah perancangannya ya. Baik, juga difahamkan ada packaging yang diberi nama active and intelligent packaging. Mungkin boleh diterangkan dengan lebih lanjut mengenai dan perkara ini. Baik, untuk pembungkusan active and intelligent packaging, pendekatan inovatif ini memanjangkan jangka hayat produk, memantau kesegaran dan juga meningkatkan keselamatan. So dengan ciri seperti ada penyerap lembapan ataupun penyerap oksigen dan ejen antimikrob. Dan pada yang sama, sebab pembungkusan ini ada menyerap lembapan dan oksigen pembungkusan ini jenis yang secara aktif mengekalkan kualiti produk. So in terms of improving quality dan maintain the quality. Jadi ini yang dimaksudkan dengan apa tadi? Active and intelligent packaging. Selalunya packaging ni akan digunakan untuk makanan kan? Makanan. Seperti tea, kopi untuk menyerap kelembapan produk produk tersebut ya. Ini banyak juga digunakan di negara kita ni? So far adalah juga tapi kuranglah ya. Mudah-mudahan ke depan ini ramai lagi yang menggunakan
plastik active and intelligent packaging ini tadi ya. Menarik sekali, memanjangkan jangka hayat satu-satu produk itu, lebih-lebih lagi produk-produk makanan ini tadi. Apalagi yang ada teknik pembungkusan inovatif kini yang boleh diamalkan oleh para pengusaha kita ni, Puan? So yang ketiga ialah plant-based packaging ataupun pembungkusan berasaskan tumbuhan. Peralihan ke arah kesedaran alam sekitar iaitu environmental awareness telah mendorong pembangunan pembungkusan berasaskan tumbuhan. So bahan ini daripada tanaman seperti cendawan, kanji jagung dan buluh yang digunakan untuk mencipta penyelesaian pembungkusan yang mampan dan dapat dibiodegradasi. So ia mudah larut ia it's environmental friendly. Okey. Yes. Kita ada posternya. Ini yang dimaksudkan. Yes. Plant-based packaging. Correct. Ini mungkin pilihan Afifah ni kalau membeli indah makanan. Kenapa tu? Kerana ia biodegradable. Ianya akan sekali. luput selepas digunakan dan mungkin boleh digitar semula menjadi satu produk yang baharu selepas ianya dipakai sebagai packaging ini tadi ya. Daripada buluh pun ada juga tadi ya, seperti yang Puan nyatakan, dan mudah-mudahan ini akan berterusanlah diamalkan. Kurang lebih sedikit penggunaan styrofoam maupun penggunaan plastik yang kata orang memakan masa sehingga beratus tahun untuk ianya luput ni. Terakhir Puan, untuk pembungkusan ini apa lagi ada? Terakhir, pembungkusan diperibadikan ataupun personalized packaging. So pembungkusan diperibadikan ialah pembungkusan yang sesuai dengan keperluan pelanggan dan keperluan jenama. So ianya melalui proses reka bentuk peribadi dengan cara fleksibel dan diciptakan untuk menjadikan bahan pembungkusan tersebut menjadi unik dan menonjol daripada produk pesaing. So ini contohnya. Ini contohnya personal packaging. Sampel ya. Apa yang cuba ingin diceritakan tu yang foto di sebelah kanan itu? So it's a unique packaging. So kirakan kan stand out daripada produk-produk yang lain lah. Itu contohnya lah. Mungkin ia sesuai dengan keperluan jenama ataupun to stand out lah. To stand out dari produk jenama yang pesaing. Yang lain. Kalau tidak diberitahu pun, kalau kita lihat di sana memang produk susu. Yes, correct. Jadi kita ni dapat menggambarkan di sana. Jadi personalized packaging masing-masing. Kalau keropok udang, rasa-rasanya apa yang sesuai. Kalau keropok ataupun kuih popia apa sebagainya, macam mana packaging yang sesuai untuk kata orang memperkenalkan produk-produk orang-orang tempatan kita ni. Itulah personalized keistimewaannya yang tersendiri. Itulah ya, tadi dikongsikan beberapa contoh-contoh ya bahan pembungkusan yang inovatif. Di antaranya adalah tadi seperti smart packaging, ada active and intelligent packaging, personalized packaging ya Puan ya. Dan mungkin penonton Rampai Pagi kita ni ingin mengetahui dengan lebih lanjut ya mengenai Puan dapat mengongsikan serba sedikitlah ya mengenai kepentingan bahan pembungkusan yang inovatif tersebut. Okey, baik, terima kasih. Actuallynya pembungkusan makanan ini banyak kepentingannya, tapi saya akan beri beberapa lah reason kenapa pentingnya bahan pembungkusan yang inovatif. Satu, pertama sekali, bahan pembungkusan yang inovatif ini dapat memperkukuhkan identiti jenama, iaitu ia dapat membezakan jenama antara satu dan lain. Reka bentuk, warna dan bentuk yang unik bukan sahaja menjadikan produk menonjol di rak, tetapi juga menjadi penarikan semula jenama. So, ekspresi kreatif jenama ini membantu menjalinkan hubungan emosi yang lebih kukuh dengan pengguna produk. So, ia tahu kalau sekiranya ini produknya, memang ia tahu brand ini ataupun dia punya packaging ini, this is the product. So, lebih kukuh. Kalau Bali Lada Butol pastikan yang tudungnya warna ani. So ia tahu apa yang dimaksudkan oleh para pengguna ini tadi ni Puan Nawal ya. Correct. Kedua, ianya meningkatkan pengalaman pengguna iaitu user friendly. So pengguna hari ini mencari pengalaman pembelian produk secara holistik. So pembungkusan bukan lagi hanya tentang perlindungan produk tapi tentang menambah nilai kepada interaksi pengguna dengan produk.
sama ada melalui kemudahan penggunaan ataupun elemen interaktif ataupun tarikan estetik. Pembungkusan yang inovatif menjadikan perjalanan pengguna itu lebih menyeronokkan dan tidak dapat dilupakan. Yang ketiga, ianya menggalakkan kemampanan. So memandangkan kebimbangan alam sekitar menjadi isu penting pada masa ini. Pembungkusan inovatif menawarkan penyelesaian yang sejajar dengan matlamat kemampanan ataupun sustainability. So, bahan dan reka bentuk mesra alam menunjukkan komitmen jenama terhadap bumi ini. So, selaras dengan pengguna yang mementingkan alam sekitar dan menyumbang kepada masa depan yang lebih hijau. So, yang keempat, ianya meningkatkan lagi jualan. So, this is the main important lah. Bagi pengusaha ni ya business entity. So, mesti mau meningkatkan jualan. So, package yang direka dengan baik boleh menarik perhatian, menimbulkan rasa ingin tahu dan akhirnya mempengaruhi pilihan pembelian. Secara langsung memberi kesan kepada keuntungan jenama. So, oleh itu, pembungkusan yang inovatif bukan hanya penyelesaian pembungkusan, tetapi strategi pelbagai rupa yang meningkatkan nilai jenama, pengalaman pelanggan, menyokong kemampanan dan pertumbuhan perniagaan. Iya, betul sekali ya. Tambahan lagi, jika para pengusaha tempatan kita ni berhasrat ya untuk mengkomersialkan produk mereka ke peringkat antarabangsa, rasa-rasanya pembungkusan makanan yang inovatif sebegini sangat-sangat diperlukan ya, dengan shelf life yang panjang, kualiti yang baik ya, dan pembungkusan yang cemerlang pastinya menarik perhatian para konsumen. Nampaknya banyak kepentingan yang dapat diperolehi ya untuk perubahan kepada penggunaan bahan pembungkusan yang inovatif ini. Jadi mungkin Puan boleh mengongsikan pengalaman ataupun maklum balas daripada para pengusaha agri makanan kita ni setakat ini. Bagaimana sambutan Hala Tuju Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ke arah penggunaan bahan pembungkusan yang lebih inovatif dan moden ini daripada para pengusaha agri makanan kita ni, Puan? Feedback, silakan. Okey, alhamdulillah daripada perjumpaan-perjumpaan secara bersemuka, kursus dan taklimat yang telah diadakan oleh pihak Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, secara purata para pengusaha agri makanan menyambut baik akan maklumat-maklumat dan ilmu-ilmu yang dikongsikan dan nampak lebih bersemangat dalam penghasilan produk makanan yang lebih mampan dan berdaya saing. So, akan tetapi secara purata juga ada yang belum berani membuat perubahan tersebut disebabkan oleh kos yang ditanggung. Di sini saya ingin membuat penjelasan bahawa memang diakui perubahan kepada bahan pembungkusan yang inovatif ini memang memerlukan kos. Akan tetapi para pengusaha agri makanan mestilah menganggap kos tersebut sebagai kos pelaburan yang harus dihadapi untuk mendapatkan pulangan jualan yang lebih tinggi lagi. Jadinya perancangan terperinci mestilah dibuat dari awal pembangunan produk, penggunaan bahan mentah, penggunaan teknologi, penghasilan, pensijilan premis dan produk dan akses pasaran lagi sesebuah produk tersebut. Dan mungkin penonton Rampai Pagi kita ni menunjukkan tadi beberapa contoh dan penerangan daripada Puan. Ada beberapa penonton Rampai Pagi kita ni terutama sekali di kalangan belia tertarik ya dengan keterangan Puan. Jadi bagaimana para pengusaha agri makanan tempatan kita ni untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bahan pembungkusan yang inovatif ini? Jika sekiranya ada yang mahu menukar bahan pembungkusan makanan mereka daripada yang sedia ada pada masa ini. Okey, para pengusaha makanan tempatan bolehlah mendapatkan khidmat nasihat dan konsultasi mengenai bahan pembungkusan makanan daripada Seksyen Kemajuan Industri Agri Makanan di Jabatan Pertanian dan Agri Makanan di lokasi Pusat Penyelidikan Pertanian Brunei, Kilanas, ataupun menghubungi ketalian pejabat 2663-104 ataupun menghantar email kepada alamat agrifood.industries@agriculture.gov.bn. Jadi ini dia map ataupun peta yang dikongsikan bersama kita, Pusat Penyelidikan Pertanian Brunei Kilanas ya. Jadi mungkin boleh menuju ke sana untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan pembungkusan makanan yang inovatif ini ya. Baik, di penghujung wawancara kita ini Puan Nawal ya.
selain perkhidmatan nasihat dan juga konsultasi mengenai dengan bahan pembungkusan makanan, adakah perkhidmatan lain juga diberikan oleh Seksyen Kemajuan Industri Agri Makanan ini, Puan Nawal? Okey. Seksyen Kemajuan Industri Agri Makanan juga menyediakan perkhidmatan konsultasi dan nasihat mengenai pelan perniagaan ataupun kos analisis kewangan, teknologi pemprosesan dan pembangunan plan susun atur bagi penaikan taraf bangunan atau premis perusahaan makanan. So, seksyen ini juga ada menyediakan kursus dan latihan asas bagi pemprosesan produk agri makanan dan pensijilan makanan, seperti amalan penghilangan yang baik, GMP dan sebagainya. Tapi sebelum mendapatkan perkhidmatan dokongan daripada Seksyen Kemajuan Industri Agri Makanan, pengusaha agri makanan tempatan dikehendaki membuat pendaftaran sebagai pengusaha berdaftar di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan yang sah tempoh selama 2 tahun. Setelah tamat tempoh, para pengusaha bolehlah membuat pembaharuan pendaftaran. Dan pendaftaran ini membolehkan para pengusaha untuk mendapatkan semua perkhidmatan dokongan yang ditawarkan dan sebarang acara-acara yang dianjurkan oleh pihak Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ataupun Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan dimaklumkan kepada pengusaha-pengusaha yang berdaftar tersebut, iaitu seperti penyertaan gerai-gerai jualan, sebarang kursus atau taklimat dan sebagainya. Baik, Alhamdulillah ya. Jadi ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Nawal Jauza binti Haji Muhammad Azurin, Pegawai Pertanian, yang telah pun bersedia meluangkan waktunya pagi ini memberikan penerangan dan juga penjelasan berkenaan dengan segmen perspektif pertanian dan agri makanan, mendalami dan juga mengetahui lagi berkenaan dengan bahan pembungkusan makanan yang inovatif, hala tuju Jabatan Pertanian dan Agri Makanan yang moden. Mudah-mudahan ke depan ini nanti banyaklah juga hendaknya ya para pengusaha-pengusaha ketani, pengusaha-pengusaha tempatan ketani yang akan beralih kepada cara pembungkusan makanan yang inovatif dan juga moden ini nanti, insya-Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita ini ada kesempatan lagi di lain waktu, di lain masa, mungkin dengan perkongsian yang lain pula. Sehingga waktu itu tiba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.